kenapa Jepun boleh senang menjajah negara kita disebabkan Jepun Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang kedua, tingkatan 4, kebangkitan nasionalisme. Dan fokus untuk video kali ini, kita nak tengok subtopik 2.4, nasionalisme di Asia Tenggara. Dan fokus untuk video kali ini, kita nak lihat peristiwa di Thailand atau peristiwa nasionalisme di negara Thailand. Alright. So first kali, macam video-video nasionalisme yang sebelum ini yang pernah saya buat, first kita kena tahu siapakah penindas ataupun penjajah kepada sesebuah negara sehingga negara itu ada nasionalisme. Tapi negara yang kita nak belajar pada hari ini dia special sikit. Kenapa? Sebab negara ini tidak pernah dijajah. Tidak pernah dijajah. Jadi macam mana boleh adanya semangat nasionalisme kalau negara ini tidak pernah dijajah, sir? Alright. Itu yang kita nak belajar hari ini. Dan fokus untuk nasionalisme hari ini, kita nak belajar tentang nasionalisme di Thailand. Alright. Jadi first, kamu kena tahu siapakah penindas atau penjajah sesebuah negara, kan? Betul? Tapi Thailand tidak dijajah. Jadi macam mana tu? Walaupun Thailand tidak pernah dijajah, tetap juga penindasan itu berlaku. Sekarang kita tengok siapakah penindas kepada negara Thailand. Okey, sebenarnya penindasan kepada negara Thailand wujud dalam kalangan raja daripada pemerintah mereka sendiri. Tapi tak semua. Pemerintah, ada seorang pemerintah atau seorang raja yang menyebabkan nasionalisme di Thailand ini mula muncul. Nanti kita akan belajar pasal beliau. Alright, dan yang seterusnya adalah nasionalisme juga muncul daripada penguasaan ekonomi oleh orang-orang luar di dalam negara Thailand. Okey, jadi first, sebelum kita pergi kepada peristiwa penentangan rakyat terhadap penindasan, kita tengok dahulu apa reason yang menyebabkan Thailand ni tak kena jajah. Kenapa dalam banyak-banyak negara Thailand tak kena jajah? Indonesia kena jajah, Tanah Melayu kena jajah, Burma kena jajah, Vietnam kena jajah. Tapi bila sampai Thailand je, Thailand tak pernah kena jajah. Ianya berkat daripada raja mereka. Sebab Thailand ni ada pemerintah raja yang bagus, ada yang tak bagus. So kita tengok pemerintahan raja Thailand yang bagus. Pemerintahan Raja Thailand yang menyebabkan kenapa dia tidak dijajah adalah dia mempunyai seorang maharaja yang sangat bijak, iaitu Raja Mongkut. Jadi Raja Mongkut inilah raja di Thailand, dan Raja Mongkut inilah yang menyebabkan macam mana Thailand ini dapat kekal daripada tidak dijajah. Kenapa, sir? Reason dia adalah disebabkan Raja Mongkut ini menjalankan hubungan baik dengan negara-negara barat. Kalau macam negara-negara lain kita belajar Tanah Melayu, Vietnam, Burma, kalau penjajah datang dia kita menentang, kita buat orang kata kekeras, kita buat penentangan, kita tunjuk rasa tak suka kita terhadap penjajah. Jadi berlaku orang kata pertempuran antara penjajah dengan orang-orang tempatan. Tapi kat Thailand ini tidak. Disebabkan kebijakan Raja Mongkut ni fikir, kalau kita lawan dengan kuasa barat, sudah semestinya kuasa barat akan menang. Thailand tak akan menang sebab kuasa negara Asia tak sekuat negara barat. Jadi dia fikir, akhir dia come out dengan idea, kalau kita tak boleh kalahkan kuasa barat, jadi kita kena berkawan dengan kuasa barat. Kalau kita tak boleh lawan, kita berkawan. Tak boleh lawan, kita kawan. Itu adalah prinsip Raja Mongkut. Jadi dia menjalankan hubungan baik dengan negara barat. Antara negara barat yang dijalinkan hubungan adalah British, Amerika dan juga Perancis. Jadi dekat sinilah bila jalinan hubungan baik ini dah ada, dekat situlah negara-negara barat ini lebih suka untuk orang kata menjalankan peluasan kuasa mereka dengan kebenaran daripada Raja Mongkut. Raja Mongkut benar kan apa-apa pentadbiran dan perubahan yang ingin dibawa ke dalam negara beliau. Tapi satu je syarat yang diberikan oleh Raja Mongkut. Dia tak kisah apa bentuk pemodenan dan birokrasi barat yang ingin dibawa oleh mereka ni semua, tapi syarat yang perlu dipatuhi oleh setiap kuasa barat ini, mereka tidak boleh menjatuhkan kuasa raja.
Raja Mongkut masih terletak di bahagian yang tertinggi pemerintahan. Yang bawah-bawah tu nak ubah dari pentadbiran barat tidak menjadi masalah. Itu prinsip Raja Mongkut. Alright, nampak ke situ. Jadi ini menyebabkan hubungan baik tu ada. Alright. Jadi dekat situlah berlakunya pemodenan. Alright, dalam masyarakat dalam negara Thailand dan wujudnya birokrasi barat. Birokrasi barat ni apa? Maksudnya birokrasi tu maksudnya adalah pentadbiran barat. Ada apa contoh-contoh pentadbiran barat yang dibawa masuk? Alright, contoh, alright, Raja Mongkut benarkan penasihat-penasihat barat dibawa masuk ke dalam negara Thailand sehingga 80 orang penasihat dibawa masuk dalam pelbagai bidang. Contohnya dalam bidang kewangan, bidang imigresen, bidang ketenteraan dan sebagainya. Dan yang kedua, Raja Mongkut juga benarkan pendidikan barat dibawa masuk. Ubah sistem pendidikan. Bawa masuk sistem-sistem pendidikan barat ke dalam negara Thailand. Raja Mongkut tak kisah. Asalkan kedudukannya sebagai raja masih lagi kukuh. Jadi orang-orang barat ni membawa masuk guru-guru barat untuk mengajar orang-orang Thailand tentang pendidikan barat. Nampak tak dekat situ? Alright. Jadi ini adalah orang kata cara prinsip Raja Mongkut untuk pastikan kuasanya masih kekal di Thailand sebagai negara yang tidak dijajah. Alright. Yang kedua adalah bergerak kepada anak beliau iaitu Raja Chulalongkorn. Raja Chulalongkorn ni dia mengikut jejak langkah ayahnya untuk meneruskan pemodenan, untuk meneruskan dasar terbuka. Dasar terbuka ni apa? Dasar terbuka adalah hubungan baik dengan negara-negara barat. Dan Raja Chulalongkorn ini turut sama dapat kekalkan Thailand tidak dijajah. Maksudnya ada hubungan win-win situation kat situ. Raja masih lagi pemerintah tapi British boleh luaskan kuasa dekat Thailand. Faham tak dekat situ? Jadi ini adalah reason atau sebab kenapa Thailand tak pernah kena jajah. Sekarang kita bergerak kepada macam mana nationalism itu boleh muncul. Sebab kita belajar nationalism akan muncul kalau ada penjajahan, kalau ada penindasan, kalau hidup rakyat itu ditindas, hak-hak rakyat itu ditindas. Yes, dekat Thailand tetap juga ada walaupun tidak mengalami penjajahan. Nationalism Thailand mula muncul apabila wujudnya pemerintahan selepas Raja Mongkut dengan Raja Chulalongkorn, ada seorang raja yang tak pandai mentadbir, yang lemah dalam pentadbiran iaitu Raja Vajiravuth. Jadi ini adalah keturunan Raja Mongkut. Jadi keturunan Raja Vajiravuth ni tak pandai untuk memerintah dan dia telah menindas hak rakyat. Dan hal inilah telah membangkitkan kemarahan rakyat Thailand untuk menentang Raja Vajiravuth. Dan penentangan Raja Vajiravuth ini dipimpin oleh dua orang kata pemimpin nasionalisme iaitu Nai Pridi Penomyong dan juga Field Marshal Pibul Songgram. Jadi mereka berdua inilah yang telah menentang Raja Vajiravuth untuk menjatuhkan atau menggulingkan Raja Vajiravuth dengan menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan revolusi Thai untuk menjatuhkan Raja Vajiravuth. Revolusi Thai ini adalah satu demonstrasi untuk menjatuh atau menggulingkan sistem raja. Dan apa kesan dia? Mereka berjaya. Mereka berjaya menggulingkan ataupun menukar sistem pentadbiran raja mutlak di Thailand kepada raja perlembagaan. Apa itu raja mutlak? Apa itu raja perlembagaan? Siapa nak tahu beza antara raja mutlak dengan raja perlembagaan? Korang boleh check out video saya sebelum ini. Saya dah terangkan tentang maksud raja mutlak dan maksud raja perlembagaan dalam video Revolusi Keagungan. Boleh check out Revolusi Keagungan di England. Kat situ kamu akan tahu apa beza raja perlembagaan dan juga raja mutlak. Okey? Jadi itu adalah daripada raja. Alright? Selain daripada pentadbiran Raja Vajiravuth ini, nasionalisme juga muncul daripada penguasaan kapitalis barat dan Cina. Disebabkan dasar terbuka yang sangat banyak, jadi dekat sini orang-orang barat dan orang-orang luar ini dia menguasai ekonomi orang-orang Thailand. Sehingga orang Thailand ini orang kata tak dapat nak meningkatkan ekonomi masyarakat peribumi sebab semua ikut sistem ekonomi atau bina ekonomi dikuasai oleh orang-orang luar. Jadi dekat situlah orang kata bila penguasaan ekonomi itu dikuasai oleh mereka, oleh orang-orang luar, Field Marshal Pibul Songgram yang telah dilantik menjadi Perdana Menteri selepas kejayaan dia menjatuhkan Raja Vajiravuth, dekat situlah PM ni Perdana Menteri Perdana Menteri Pibul Songgram ini telah membuat undang-undang untuk menyekat penguasaan ekonomi daripada orang barat dan Cina dan juga memberi peluang kepada golongan peribumi untuk menguasai ekonomi mereka kembali. Nampak kat situ. Jadi ini adalah bagaimana peristiwa nasionalisme
di Thailand. Dan apa yang lagi menarik adalah dasar terbuka yang digunakan oleh Thailand ini diteruskan sehinggalah Perang Dunia Kedua, sehinggalah kemasukan Jepun dalam negara kita. Dan salah satu reason kenapa Jepun boleh senang menjajah negara kita disebabkan Jepun dibantu oleh Thailand sebenarnya. Thailand, dia buat satu deal dengan Jepun. Dia kata bahawa dia buat satu perjanjian dengan Jepun. Jepun tak boleh menjajah Thailand, tapi sebagai upah dia, Thailand akan tolong Jepun untuk memasuki tanah Melayu. Nampak tak? Dasar terbuka yang dilakukan oleh Thailand telah menyebabkan negara kita dijajah oleh Jepun. Nampak tak? Betapa licik dan bijaknya pemerintahan Thailand pada waktu itu. Dan itu adalah serba sedikit tentang nasionalisme di Thailand. Alright. So, jangan lupa, kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh turunkan di ruangan komen. Jangan lupa subscribe dan ajak lagi kawan-kawan kamu untuk follow, subscribe dan juga orang kata ikuti semua social media saya, TikTok dan juga Instagram. InsyaAllah kita jumpa dalam video yang akan datang. Let History teach you history. Bye!